Semua tenaga kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Selamat datang ke Mantul Babe, di mana di sini anak muda berdiskusi dan berbincang apa keadaan politik kita pada hari ini. Jadi saudara dan saudari, dalam edisi khas kali ini menuju ke pilihan raya umum ke-15. Semua tahu nak pilihan raya umum. Jadi di studio, daripada studio komunikasi Barisan Nasional WTC Kuala Lumpur, kita bawakan tokoh-tokoh anak muda lah. Bakal-bakal tokoh ke sama je, tak kisah. Tapi kat studio kita ada saudara Peshimenda, Exco Barisan Nasional Youth Volunteer, betul Betul. Betul, terbaik. Apa khabar? Terima kasih datang. Khabar baik. Saudara Firdaus Yusof. Yusof tu bapak saya. Ya, so begitulah. Salam sejahtera kepada penonton-penonton. Jadi, macam mana mengundi di mana? Oh, saya mengundi di Sungai Buloh P10. Jadi Jamaluddin, this is your voters. Boleh angkat dia ni. Bolehlah jadi ketua jentera ke. Tolong jadi penyokong ke. Jadi saudara, kalau time penampilan calon nampak seseorang macam ni, dia lah tu. Jadi selamat datang sekali lagi kita ucapkan. Okay? Daripada mana Putrajaya? Tadi daripada Sungai Buloh ada majlis sikit. Oh, faham. Majlis, banyak majlis ke sekarang ni. Baik. Jadi kita dah tahu, Barisan Nasional kita pun dah tahu, dah mengumumkan calon saudara-saudari. PKR dah umum, Perikatan Nasional. Saya tak faham Perikatan Nasional ni, dia umum sekali dengan kita. Bermasalah sungguh. Warna tiru, handphone tiru. Saya tak faham. PPBM pun meniru. Lala, waktu penamaan calon pun nak meniru kita. Apa masalah Perikatan Nasional ni, tuan-tuan? Saya memang tak bermasalah lah. Memang kerja diorang copy paste je lah kerja. Tapi diorang punya views, malam saya tengok BN Kos punya live 48k. Diorang? BN tak sampai 15k pun. Saudara-saudari, jangan main-main dengan BNCOM saudara-saudari. Ini maknanya signal jelas lah rakyat tolak mereka. Tak kisah macam mana pun, orang tak nak tengok pun calon-calon mereka. Tapi kita, ramai orang tunggu-tunggu calon-calon kita. Dan bila kita bersebut tentang calon ni, kita tahu
semalam pengurusi kita yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi kata kita akan nampak banyak muka-muka baru. Dan ya betul, memang terkejut Mat bila tengok banyak sangat muka-muka baru, muka-muka muda, wanita, bukan muda parti tuan-tuan. Jangan kata BN masukkan muda pula bawa komponen, tak. Ya calon-calon belia, calon-calon yang berumur range yang kita boleh kata pemuda lah. Jadi macam mana rasanya, apa menampak tentang bila kita letakkan calon baru ni? To me honestly it's a very good move sebab kita dalam proses untuk menunjukkan image yang kita ni dah berubah. Betul? So this perkara macam apabila saya melihat juga, saya menonton live semalam pun saya macam terkejut. Banyaknya muka calon-calon baru kan? Tak expect dapat jadi calon pada umur yang agak muda. Tapi bukan muda sangat lah, tapi mereka ni antara golongan profesional yang saya rasa diorang mampulah sekiranya diberi mandat rakyat boleh berbuat sesuatu yang baru. Betul. Dan calon-calon profesional tu penting sebenarnya. Kita bukan letak calon semata-mata. Saya petik lah macam muda kan. Kerja engineer baru 3-4 tahun, lepas tu letak jadi calon. Ini kalau kira nak lompat syarikat pun tak lepas nak naik gaji ni tuan-tuan. Ini taraf muda. Tapi kita menawarkan barisan. Contoh saya bagi, mungkin kita tahu di Larut Ustaz Kazim Ilyas tarik diri daripada calon. Tak apa. Tapi kita cepat dah ada calon baru. Kita ada saudara saudara Syafiq Fadli lah. Kita punya koordinator, salah seorang koordinator dalam komunikasi Barisan Nasional. Tapi yang bestnya kat Twitter meletup tau orang ni. Sebab apa? Dekat Twitter semua orang kata, oh dekat BN buat TikTok je terus boleh jadi calon pendapat macam mana? Nampak saya selalu follow saudara Syafiq punya TikTok. Penjelasan dia. Ya, saya memang suka, tapi diorang kena faham. Pemilihan calon ni kadang-kadang berdasarkan beberapa kriteria. Betul? Salah satunya semestinya lah dia kena anak tempatan. Betul. Bukan macam Cik Fali ni orang Larut kan? So this is one of the criteria lah yang saya tengok dalam banyak-banyak calon tu. So saudara Abang Syafiq ni pun memang nama dia orang Larut. Dan dia ni seorang yang kalau sekiranya lah dia menjadi ahli parlimen Larut, so maka Larut ni dia tahu apa benda dalam tu. Boleh lah kan. Dia macam mana ada orang muar tu selalu buat kat TikTok, mungkin lepas ni Larut boleh buat benda sama juga kot. Tersebut pula. Dulu Pakatan Harapan pun ambil orang TikTok juga tuan-tuan. Jadi calon tak ada masalah apa tak? Kita pula tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Dia pun menjelaskan bila mana isu LCS dulu. Sanggup pergi ke kapal tunjuk apa pembohongan Pakatan Harapan ni sebenarnya. Cakap je Pakatan Harapan ni tahu. Tapi tak pernah turun ground pun. Rafizi Ramli kata perempuan-perempuan buka kes. Tak pernah turun padang pun tengok kapal LCS. Tapi Syafiq Fadli sanggup turun panas-panas. Konten kerja kot saya kata. Turun semata-mata nak tengok rakyat LCS ni ada. Jangan risau tuan-tuan. Duit tuan-tuan selamat. Dan kalau tengok pendedahan Rafizi ni pun bila cerita pun tak ada pun ahli politik kita yang terlibat. Belum disabitkan pun sebenarnya. Jadi kita dah ada muka baru tadi dah sebut. Dan Syafiq Fadli ni sebenarnya engineer juga. Jangan risau tuan-tuan. Kita letak barisan profesional. Main TikTok biasalah. Mungkin Peshi boleh jadi calon satu hari. Saya boleh jadi calon. Kawan-kawan boleh jadi calon. Sebab BN ni banyak calon pelapis. Dan tadi kita dah tahu. Dan kita juga bekerja rapat sebenarnya. BNYV sendiri, UMNO Siswa, MCA Siswa, MIC Siswa. Bila wujudnya benda ni menjadi perjuangan. So hang rasa betul tak benda ni adalah perjuangan kita daripada dulu untuk meletakkan calon-calon baru seperti mana kita nampak ini? Sebenarnya lah macam gerakan-gerakan seperti BNYV, UMNO Siswa, MIC Siswa, masuk MC Siswa ni, dia gerakan-gerakan seperti ni adalah merupakan soft landing. You see, anak muda kalau nak aktif dalam bidang politik, mereka ni kalau nak mula, kalau nak jadi ahli parti, dia kena join sebagai ahli. Lepas tu kena pula pergi mesyuarat, kena buat program. So, gerakan-gerakan seperti ni, dia tidak ada, bukan nak kata sesuatu yang tak begitu jelas, tapi masih ada terang lah kita punya objektif tu. Kita ada hierarki yang boleh ikut pengurusan kerja. So, dia merupakan satu soft landing. Macam saya sendirilah. How I started with masuk, orang kata berkecimpung lah sikit-sikit dalam politik. BNYV is the place. Betul. So, bila I masuk, dia BNYV, contohlah BNYV sebab saya ada BNYV kan, dia mempromosikan sukarelawan dan juga politik. Betul. So, kalau anda suka sukarela, anda boleh juga dan sukarela. Sebab tak ada masalah. Tak ada PRU, you bukannya berkempen-kempen pun. Bukan kita berkempen 5 tahun straight. Bukan. Betul.
pergi juga banjir, masa banjir berlaku turun banjir. YB turun tapi banjir. Politik pun sekarang musim-musim PRU, so nampaklah kita ni Kita tolong and so on, tapi kita menjadi jentera yang membantu Barisan Nasional. Yang saya suka BNYB tuan-tuan, dia banyak turun untuk khidmat-khidmat masyarakat. Betul. Kan kita menyambut baik bagaimana Barisan Nasional. It's not about, kita tak boleh nak tengok politik tu semata-mata politik yang melibatkan permainan percaturan di atas semata-mata, betul. Sebab apa sekarang ni, contoh sebagai contoh seperti mana kita bawa keluar kita kan sama-sama Unimap kan. Yes. So Amnesty Unimap pun kami dah bawa keluar banyak kali statement. Kita kata PRU kali ni kita memberikan peluang untuk kawan-kawan kita bekerja. Dia bukan masalah rasuah ke apa, tak. Orang bekerja, orang ada skill. Kita tawarkan semua orang skill dan tawarkan peluang-peluang untuk freelance dan sebagainya. So politik ni sebenarnya memberikan satu limpahan ekonomi juga kepada mahasiswa. Betul. Instead mereka boleh kembangkan jaringan. Ini tak, bila orang kata kan kita kan kalau masuk kerja kan kabel apa semua. Tapi dia tak tahu orang yang membuat kabel ni macam mana. Kami tak sokong kabel. Tapi kalau muda tu jadi menteri pakai kabel Tun Mahathir tu saya tak faham kenapa. Tahu-tahu menang. Dia menang dengan menipu rakyat. Kena ingat 1 juta pekerjaan tu tak settle lagi sampai sekarang. Nak bawa balik apa, orang kerja kat Singapura pun tak bawa balik sampai sekarang. Saya pun tak faham benda tu. Syed Saddiq tolonglah fikir-fikirkan nak bertanding ke tak kat MUA tu. Awak tu dah masuk kluster mahkamah. Tak gunalah bercakap pasal kluster mahkamah. Dan tapi kan agak-agak kita dah dapat ura-ura tau. Pakatan Harapan ni dah start nak kencing kita lagi. Ada bau kan. Tadi kan mungkin kita pergi tandas, kita dah bawa hancing. Mungkin bawa hancing Pakatan Harapan babe. Kita dah dengar. Dah Lingkup N kata nak buat Apostol balik. Sudah. Dengar-dengar nak buat PT apa, saya tak tahulah macam pengampunan PT-PTN dulu, pemansuhan PT-PTN. Sekarang dengar-dengar lah dia orang kata nak mengampunkan PT-PTN. Boleh percaya ke agak-agak ni? Kita sudah kena kencing sekali, cukup-cukup lah. Cukuplah sekali. Cukup-cukuplah sekali. Lim Nguyen sendiri yang telah melanjutkan konsesi tol kan, daripada Serius? Betul 2020, betul. 2005 masa dia menjadi Menteri Kewangan. Kewangan. Proses tol tu sampai 2028. Ni dia sendiri yang lanjutkan sampai 2058. 2058. So saya tak tahu apa logik, apa yang bermain di fikiran Lim Nguyen sampai dia boleh kata yang dia nak masukkan tol. Sedangkan dia sendiri yang lanjutkan konsesi tol. Tengok tolong jawablah saudara ni. Kalau tak boleh jawab, tak guna dia pernah jadi menteri. Dia ada fungsi lah bagi RM30 kat kita. Kita sayang tengok tak ada lah. RM30 jadilah. Jangan. RM30 pun okey lah. Tapi mungkin kita boleh dapat. Kita bajet baru ni kita boleh dapat 250 kan. Kita boleh dapat balik. So sokonlah kestabilan dan kemakmuran tuan-tuan. Jadi apabila kita melihat lagi, hari ni kita janji kosong doang ni. Kita nak khusus PT-PTN. Hang dah alumni weh. Kena bayar lagi tak? Kena. Jadi hang rasa dia boleh pakai lagi ke PT-PTN ni? Janji dia orang kalau dia orang nak ni lagi. Janji. Bagi saya lah, PT-PTN ni dia sebuah badan untuk anak-anak muda. Kalau susah nak belajar, boleh apply PT-PTN. Bila you bekerja, you bayar balik. Konsep dia senang lah. Give and take. So, bila kita dah mengambil PT-PTN, bila dah bekerja, bayarlah balik. So, saya rasa PT-PTN ni dia macam sebuah catalyst tau untuk memudahkan anak-anak muda untuk belajar di Institut Pengajian Tinggi. Also optional, right? Optional. So, bagi saya kalau you nak masukkan PT-PTN ni kurang logik lah. Sebab saya ni seorang yang orang kata if I take, then I know I should give. Yeah. So lagi pinjam. Kena pinjam, kena pulang. Pinjam. So kita pulang lah. Dah bila bekerja nanti dah berpendapatan, kita bayarlah balik. Bayarlah. Kita kerajaan siap bagi diskaun. Ni kalau pandai first class degree boleh dapat tajaan. No. So tak ada masalah, belajarlah betul-betul kat universiti. Tapi kalau nak berpolitik lah betul-betul dah. Perlu BYB, mahasiswa ada, tak ada masalah tuan-tuan. Dan kalau kita lihat tapi kan cuba dengar kalau Pakatan Harapan ni dia janji balik PT-PTN ni. Masih ingat lagi sosok tubuh Adam Adli. Dia dah jadi ketua MK babe. Betul. Boleh percaya lagi ke tak Mamat ni sebenarnya? Lah dia pun hari tu sebelum PRU nampaklah muka. Kan? Bulan mana? Terjerit-jerit berkumpul. Mana demo-demo time 22 bulan tu. Itulah saya tertanya-tanya. Kalau jumpa Adam Adli ni face to face nak tanya, bos, tanya jadi calon. Tapi you 22 bulan pergi mana? Satu soalan saya nak tanya dia.
Dia tengah lobby kat Antua Jaya. Aduh. Dia hilang 22 bulan tu, tak nampak muka. Dia, Rafizi, Tony Puah. Hilang. Macam otak. Hilang, Mat. Kau nak cari mana Adam Adli masa tu? PT-PTN punya janji pun hilang. Tapi Lengkuat kan tolong jawab. Mazli Malik tolong jawab kan. Wajib bayar. Dah hutang, wajib bayar. So hari ni Bashir pun dah kata, benda pinjam bayar lah bro. Benda simple. Tapi kerajaan ini mudahkan lagi. Kalau you berbuat baik, you bayar ikut schedule, tak ada masalah. Betul tak? So Adam Adli kalau rasa nak berjanji lagi PT-PTN ni, think jangan think twice lah. Think 10 kali, 40 kali ke 10 kali janji lagi. Sebab kita hancing, Mat. Betul tak? Hancing, Mat. Hancing. So agak-agak sekarang ni hang dah graduate. Hampir graduate. Okay, dah grad ke belum? Bulan depan lah. Bulan depan kan. So Tak. Ni, hujung bulan 11 lah kan. Bulan 11. Baik. Ini ke batch yang clash dengan Hari Mundi? Yes. Dia dah kata kalau dia clash Hari Mundi, dia pergi Mundi, dia tak kami combo. Sanggup pun buat. Betul tak? Saya baik lah, universiti kami baik. Agak-agak kalau dah lepas grad, agak-agak kalau kita ada kestabilan dan kerajaan kita yang bentuk ni kuat, agak-agak ekonomi kita ataupun peluang pekerjaan kita boleh banyak. Kalau ekonomi stabil, of course memerlukan pekerjaan yang banyak. Sebab untuk menstabilkan ekonomi, kena ada pekerjaan lah. Betul. So kalau kerajaan yang stabil dapat menjamin ekonomi yang stabil dan bolehlah menjamin pekerjaan yang banyak. Ini kalau kerajaan sendiri tak stabil, dah lah janji lepas tu jadi kerajaan, lepas tu jadi pembangkang. Kejap lompat dia tu. So banyaklah peluang pekerjaan sebenarnya. Lagi-lagi sekarang kita dalam pasca post pandemik ni. So pekerjaan tu, saya nampak peluang pekerjaan tu semakin banyak. Cumanya it take time. Saya faham. Exactly. Jadi bila ekonomi ada, pelabur ramai. Macam dululah zaman yang Pak Muhammad Najib Razak pun macam tu juga, banyak projek. So sebenarnya bila wujud macam universiti kita sendiri lah, universiti teknikal kan. Dia belajar teknikal tuan-tuan. Nak belajar apa lupa. Saya dulu belajar kejuruteraan mekatronik. Banyak kerja dia. Sekarang bila pakai harapan duk tukar-tukar kerajaan ni, faham tuan-tuan ya. Dan kalau kita lihat kestabilan, kita dah sebut pasal kestabilan kan. Tengok parti lawan. PH muda. Muda nak pakai logo sendiri kat Johor. Tak nak guna logo Pakatan Harapan, tapi sokong Pakatan Harapan. PN PAS nak guna logo sendiri dekat Kelantan. PN nak pakai logo diorang lah. So kalau isu logo pun tak boleh nak settle. Rasa-rasa diorang ni boleh ke tak bina negara? Tak boleh. Jauh digeling tu. Saya dah tahulah apa yang bermain di fikiran tuan-puan penonton. Kalau ambil contoh paling senang lah. Dalam bab-bab memilih logo pun diorang tak boleh capai kata sepakat. Macam mana nak capai kata sepakat masa jadi kerajaan nanti? Betul. Itu ini tidak satu benda yang kena fikir. Janganlah fikir asyik 22 bulan hancing-hancing macam Anwar Ibrahim kata kan. Kita kepala otak dia kan, dia kata. Kepala otak dia kan. Tapi kena tanya jugalah mana otak dia juga. Mana otak dia. Kami bukan nak mencarut tuan-tuan. Tak mencarut pun. Tapi orang kata betul lah. Where is your brain? Bila masa you mentadbir. Mana you janji macam-macam tapi tak ada lah. Dan kalau kita lihat hari ni SU macam kita dah tahu negara kita diverse. Agak-agak bila negara ni tak dalam keadaan tak stabil, adakah kita boleh mencapai keharmonian yang kita tahu negara kita banyak bangsa? Boleh capai tak tanpa bergaduh? Kalau tak stabil, boleh tak capai keharmonian? Kita ambil contoh satu je. Masa arwah Zulfahan Adib. Adib di situ. Sewaktu itu kerajaan PH ada 4 menteri yang berbangsa India. Dan insiden tu berlaku. Memang arwah Zulfahan tu meninggal kan. Zulfahan Adib. Adib, sorry. Adib tu meninggal. Dan tiada satu pun kenyataan daripada menteri-menteri ni. Sebab isu dia dengan kaum India kan time tu. Betul. Satu menteri pun tak turun. Menteri Perpaduan pun Indian. Indian. Wanita Murti time tu. So kita ni dah berbilang bangsa. Dah banyak sensitivity kena jaga-jaga. Betul. Dan saya melihat walaupun kita kalau tengokkan kerajaan yang
bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, kita ada Datuk Seri M Sarawanan dengan Datuk Bikasiong. Wakil daripada yang bukan Malay lah kan. So daripada situ pun saya tengok, nak kata daripada segi perpaduan ni dia sangat subjektif. Dan sekiranya kalau kerajaan tak stabil, macam Pakatan Harapan ni lah, ada banyak kabinet ni berbilang kaum, tetapi tidak langsung sepakat. Itu satu. Lepas tu, adakah rakyat sepakat time tu? Dengan diorang nak bawa ICET-nya, dengan diorang UEC. These are the things yang boleh memecah belahkan masyarakat kita. Betul, faham. About UEC, saudara, saya ada dengar ura-ura yang Pakatan Harapan akan bawa semula UEC ni dalam manifesto mereka untuk diperjuangkan. Jadi saudara, betul lah diorang ni nak sambung agenda diorang yang tergendala. Agenda nak memecah belahkan kita. Saya nak berkawan lagi tuan-tuan dengan Pishmender. Saya tak nak berpecah. Tak nak. Sebab tu kami pilih untuk kestabilan dan kemakmuran sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, agak-agak undi 18. Dia 18 pula. Kita pasal adik-adik kita dan geng-geng kita lah. Agak-agak ramai yang tak geng kita akan turun mengundi kali ni. Agak-agak lah, agak-agak. Saya akan bercakap berdasarkan pengalaman lah. And ini saya punya personal punya point of view bila kata undi 18 ni. Undi 18 ni bagus. Memang menarik anak muda untuk mengundi. Tetapi kan, kita tengok berapa dia stake tu PRN lah. PRN Melaka dengan PRN Johor. Anak muda kuat turun mengundi. Peratusnya macam mana tu? Agak tak konsisten lah. Yes. Very less. Dan sekarang ni pun most of anak muda, terutamanya yang masih belajar dan di sekolah ni, mereka bila cakap politik je, mereka nak menjauhi diri mereka dalam politik. Betul. Bukan untuk jadi ahli. Nak ambil tahu pun mereka tak nak. Sebab mereka tak rasa ini tanggungjawab mereka sebagai, bukan saja pengundi, tapi sebagai rakyat Malaysia sendiri, diorang rasa itu bukan tanggungjawab mereka. So, kalau nak katakan impak undi 18 dalam periode yang akan datang, saya rasa mungkin yang pengundi kali pertama yang berumur 21 yang ke atas kot. Dan ni mereka wujud kesedaran sedikit lah. Dan mereka saya rasa akan turun mengundi. So kita boleh jangkakan peratusan yang agak meningkat sikit daripada PRN Johor itu. Tapi yang 18 tahun ke 20 tahun ni, saya tak berapa jamin lah. Sebab bagi saya personally, undi 18 punya pelaksanaan dia bagus tapi tidak secara menyeluruh. So impaknya kita boleh tengok lah di PRN Johor hari tu. Sebab sikit sangat yang dikeluarkan masa PRN. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah. PNYB, Ahmad Siswa, MCA Siswa, MIC Siswa untuk keluarkan geng-geng kita untuk mengundi. Yang paling penting, keluarkan geng kita untuk mengundi Barisan Nasional. Itu paling penting. Jadi Tuan Presiden, kami dah buat kerja kami. Bagi-bagilah sikit. Jadi tuan-tuan, saudara dan saudari, apabila kita melihat lagi keadaan negara kita hari ini, kita tak nak, kita sebagai anak muda mestinya nakkan kestabilan. Kita nak berborak lagi dengan Pishmender dengan lebih lanjut, saudara dan saudari. Tapi itulah masa mencuburi kita. Itulah, diorang bagi kita 30 minit je. Kalau tak, kita nak buat part 2, part 3. Tapi bila kita nak tengok apa benda rumusan benda pilihan raya umum ke-15 ni. Apa dah lepas penamaan calon, kita dah tengok sebahagian besar calon yang akan diperjudikan dalam pilihan raya ni. Apa agak rumusan dan juga closing kita boleh buat daripada apa yang kita bincang hari ni? Susah. Sebab banyak penjuru tu satu. Tetapi berdasarkan analisis peribadi saya, ini peribadi tau, saya calculate tengok balik hari tu periode 14, tengok undi setiap kawasan, setiap parlimen. So sebenarnya ada peluang yang cerah untuk PN yang menang. Untuk mencapai majoriti mudah tu ada. Tetapi back again, kita tak tahu apakah di dalam fikiran pengundi pada kali ini. Betul. So ada possibility kalau kita tengok banyak penganalisis politik, mereka meramalkan yang kita akan ada hung government, parlimen kantung. So ini ada satu kemungkinan di situ juga kita akan ada hung government. Tetapi dia sekali lagi berdasarkan pada 19 hari bulan, sekiranya ramai yang turun mengundi dan ramai yang memilih Barisan Nasional, dan kita boleh wujudkan satu kerajaan yang stabil. Baik. Jadi apa-apa pun
kita mengharapkan semua untuk turun dan Pangkah Barisan Nasional untuk kestabilan dan kemakmuran, sebab kita dah tak nak kena kencing, kita dah penat, kita sendiri anak muda dah penat, betul tak? Jadi saudara dan saudari, terima kasih Fashi sebab datang. Jauh dia datang untuk 30 minit tuan-tuan. Betul. Lepas ni dia direbut mungkin UMNO online ambil dia, MIC ke apa ambil dia kan. So kami colik dia dulu sebelum orang lain ambil dia. Jadi kepada saudara dan saudari, terima kasih kerana bersama-sama membantu Babe hari ini. Jadi di waktu lain kita akan bawa juga tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang ada nama. Betul lah ada nama mahasiswa, mahasiswi. Saya tahu semua tunggu mahasiswi kan, tapi tunggu dulu yang cantik dia timpan. Yang mana orang kata nama-nama yang dalam yalah belia apa semua ni, kita akan bawa kepada anda semua untuk kita kupas kat dalam politik semasa dan menghala kepada pilihan raya umum ke-15. Jadi sedikit pesanan penaja, tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, kakak-kakak, saya mohon untuk semak tempat mengundi anda, semak kawasan DUN saluran untuk pastikan anda semua tak tersesat. Kadang-kadang orang macam saya duduk puncak alam mengundi kat tempat gombak ni, kadang-kadang tersesat. Kan pergi pula kat puncak alam. Saya baru pindah kan tuan-tuan, jangan salah sangka. Jadi tuan-tuan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana anda hadir. Jadi segala yang baik itu datang daripada Tuhan, segala yang buruk tu datang daripada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi saya akhiri slot Mantu Babe kita hari ini dengan selamat malam semua. Terima kasih. Bye.